Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama sekali, marilah kita bersyukur, memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita berkumpul pada hari ini untuk kita berkongsi sedikit ilmu ataupun sedikit ilmu pengetahuan kita. Kita berkongsi tentang tajuk kesan ataupun implikasi tentang sukan ekstrim ini. Seterusnya, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, nama saya adalah Muhammad Diyaudin bin Abdul Karim, pemegang nombor metrik 052214. Alhamdulillah, yang first kali kita akan bincang tentang pengenalan sukan ekstrim. Okey, sukan ekstrim seperti yang kita sedia maklum adalah sukan, kalau ikut definisinya, sukan ekstrim adalah sukan yang berbahaya ataupun sukan yang lasak. Okey, di sini ulama berselisih pendapat tentang hukum untuk kita melakukan sukan ekstrim ini. Yang pertama, hukumnya adalah harus, dan yang kedua, hukumnya adalah haram. Pendapat yang pertama yang mengatakan sukan ekstrim ini adalah harus kerana ditarifkan sukan ekstrim itu hanyalah untuk mengisi waktu masa lapang seperti sukan-riadah yang lain. Yang kedua pula, berdasarkan pendapat yang haram adalah ulama berselisih pendapat mengatakan haram kerana kita meletakkan diri kita di dalam kebahayaan. Maksudnya di sini ada satu ayat Al-Quran yang bermaksud, yang Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wala talqu biaidikum ila tahlukah. Maksudnya, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Maka ulama di situ berpendapat bahawa sukan ekstrim ini adalah haram. Maka ada dua pendapat. Antara contoh sukan lasak yang saya dapat beritahu di sini adalah seperti mendaki gunung, jungle trekking, dan aktiviti air yang memerlukan tenaga yang banyak seperti berakit dan sewaktu dengannya. Pada hari ini kita akan memberitahu kepada semua tentang kesan baik dan kesan buruk aktiviti lasak ini. Seterusnya kita ke panel seterusnya. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang dikasihi panel kedua. Pada hari ini saya akan memberitahu kepada kita apa itu kesan baik, kesan yang baik kepada sukan ekstrim. Sebab kita lihat makin hari makin ramai yang akan menyertai sukan ekstrim. Sukan ekstrim ni makin orang panggil apa? Sukan ekstrim ni makin popular di kalangan segelintir masyarakat sekarang. Pertamanya, antara kelebihannya iaitu kelebihan kepada diri kita sendiri. Seperti mana yang kita tahu, setiap kali kita sukan akan membuatkan fizikal kita kuat. Dan sukan ekstrim merupakan sukan fizikal, latihan fizikal yang kuat tapi menyeronokkan. Kerana selaman yang melampau membina otot, tubuh anda pasti akan terbentuk jika mengamalkan secara teratur. Latihan ini biasa menyediakan senaman fizikal untuk badan secara keseluruhan. Latihan ini sangat sengit, tapi pelepasan hormon adrenalin dan lain-lain akan melebihi jangkaan anda, itulah sebab mengapa tidak akan merasa ketegangan dan keletihan yang biasa timbul ketika melakukan senaman biasa. Maksudnya setiap kali kita melakukan sukan ekstrim, hormon kita naik. Bila hormon kita naik, kita akan kurang rasa letih, sakit ataupun rasa stres masa melakukan sukan ekstrim, sebab hormon dia akan tinggi. Selain itu, lepas masa kita melakukan sukan ekstrim, antara kelebihan yang kita akan dapat iaitu persahabatan kita makin erat. Sebabnya, bila kita melakukan sukan ekstrim, kita akan lebih menggunakan term kerjasama. Maknanya, seperti mendaki bukit, jika kita berseorangan amat sukar untuk buat seorang-seorang. Dan itu kayak bila kita buat kayak, kita tak akan dayung seorang, kita akan dayung ramai-ramai.
Selain itu banyak hal lagi aktiviti yang memerlukan aktiviti sukan ekstrim yang memerlukan kerjasama. Dan setiap kali kita pergi ke suatu tempat seperti mendaki bukit, kita akan jumpa orang-orang baru. Sebabnya walaupun kita tak kenal dia, tapi sebabkan kita bersukan ekstrim sama, berkongsi minat yang sama, insyaAllah kita akan melakukan mengeratkan persahabatan dengan mereka. Menurut panduan kesihatan endokrinologi Universiti Maryland, rangsangan kelenjar adrenal mengeluarkan beberapa hormon, termasuklah adrenalin. Ini kemungkinan kemudian meningkatkan kadar denyutan jantung dan kekuatan kontraksi jantung, mencepatkan aliran darah ke otot dan otak, melegakan otot dan membantu menukar glukogen ke glukosa ke dalam hati. Menukarkan gula. Glukogen dan glukosa itu adalah gula untuk hati. Gula tu tenaga lah. Untuk atlet sukan yang melampau, tergesa-gesa adrenalin ni adalah adrenalin yang laju ni adalah perasaan yang memabukkan yang tidak cukup. Ini adalah perasaan yang tidak dapat dia peroleh dari kegiatan lain. Untuk atlet olahraga yang melampau, perasaan ini adalah makna sebenar perasaan yang hidup. Maknanya bila kita atlet yang suka melampau ni adalah dia akan merasa bahawa dia ni hidup, bahawa dia ni adalah manusia bila dia melakukan sukan ekstrim. Mentaliti yang diambil ni adalah untuk orang yang berminat sukan ekstrim adalah orang yang suka mengambil risiko. Maknanya siapa yang main sukan ekstrim ni akan suka mengambil risiko. Itu adalah pernyataan daripada Jan Bendam, seorang PhD psikologi dalam praktik swasta di Real Hills, California, dan seorang ahli pasukan gimnastik pada Sukan Olimpik 1988. Selain itu, sukan ekstrim juga merupakan satu medan dakwah dalam Islam, kerana mengikut akhbar berita harian, sukan riadah medan dakwah. Aktiviti sukan riadah adalah antara medan dakwah yang dapat menyatukan masyarakat. Malah ia juga berupaya menarik orang bukan Islam untuk melihat keindahan agama ini. Apatah lagi, sukan riadah sebenarnya bukan asal lagi dalam Islam. Malah Rasulullah sendiri menyarankan umatnya untuk sentiasa cergas dan bersukan. Ada kisah di mana Rasulullah dan Khadijah melakukan pertandingan berlari antara mereka berdua. Pendakwah Muhammad Ilyas Ismail berkata, pemimpin Arab yang juga ahli gusti terkenal Ruknah Ibnu Abu Yazid radhiyallahu anhu mula Islam selepas dikalahkan dalam pertandingan gusti dengan Rasulullah SAW. Tokoh Quraisy itu memiliki badan tegap dan sasa yang hebat bergusti hingga mengalahkan mana-mana juara gusti tanah Arab pada zamannya. Bagaimanapun, bila berhadapan dengan Rasulullah, ternyata menjadi pengalaman mengejutkan kerana baginda berjaya mengalahkan Ruknah. Lalu Ruknah itu memulai Islam kerana sebuah pertandingan gusti. Ini dapat membuktikan yang bahawa sukan ekstrim ni dapat menjadi sebagai satu medan dakwah. Seterusnya, bila bersukan ekstrim, ini akan memberikan kesan pada negara dan masyarakatnya. Kerana sukan ekstrim ini merupakan satu potensi besar di Malaysia. Bila sukan ekstrim ini makin popular, orang luar akan datang dan menyebabkan Malaysia makin terkenal di mata dunia. Kerana sukan ekstrim ni adalah satu benda yang terkenal di luar. Seperti bunga jumping di Sangoi Lagoon telah mengadakan jungle laping untuk menarik minat penduduk luar. Dan di sini, di Malaysia ni telah ada banyak gunung ganang yang telah menarik minat pelancong luar untuk mendaki gunung di sini. Selain itu, masyarakat akan mendapat peluang pekerjaan yang baru sebab untuk seperti pemandu pelancong, bila orang luar datang, mereka memerlukan seorang pemandu pelancong yang mahir tentang selok belok Malaysia dan gunung ganang mereka. Jadi ini merupakan satu peluang pekerjaan baru buat rakyat Malaysia. Dan bila orang luar datang, duit orang luar masuk menyebabkan ekonomi negara kita makin berkembang. Jadi itulah antara kesan kebaikan, kesan positif yang dapat kita ekstrak daripada sukan ekstrim ini. Jadi itulah dari saya. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya serah pada moderator balik. Seterusnya kita ke panel seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Iskandar bin Sanusi, nombor matrik 052244. So saya nak terangkan pasal saya nak sambung pasal tajuk kita hari ni, iaitu kesan sukan ekstrim. So mana pun kita tahu dalam sukan ekstrim ni pastinya ada kelebihan dia dan ada juga kekurangan dia.
So kelebihan dia yang banyak, pasti ada kekurangan dia yang walaupun sedikit tapi amatlah memberi kesan. So kekurangan suka ekstrim ni, mana pun kita tahu suka ekstrim ni amatlah bahaya, nama pun ekstrim. So ekstrim ni, yang contoh dia adalah even benda ni nampak macam biasa tapi still ekstrim, iaitu bola sepak kan. Macam contoh, kalau korang tengok suka ekstrim ni, dia ada risiko kecederaan lah. Okay, risiko kecederaan dia, kalau kita tengok ada yang patah kaki, ada yang sampai daging terkoyak. Even diorang dah pakai peralatan yang cukup, peralatan yang boleh meminimumkan kecederaan tu sendiri, tapi dia punya risiko tu still tinggi. Sampai ada yang patah kaki, ada yang patah tangan, sampai patah-patah. So patah dia tak boleh nak sembuh terus kan. Patah dia tak boleh nak sambung, tak boleh nak betulkan terus, dia kena ambil masa. So kat situ risiko kecederaan tu sangatlah tinggi. Dia takat bukan kecederaan tu sendiri, sampai kecederaan kalau tak ada duit lah, tiba-tiba nak kena invest kat kesihatan pula kan. So kat situ dah bahaya lah. Okay, menurut laporan daripada Amerika Syarikat, laporan Persatuan Parachuting Amerika Syarikat, ada statistik yang diorang nak buat dalam masa setahun tu. Okay, dalam masa setahun ni lebih 20 orang mati setiap tahun, disebabkan hanya kerana terjatuh. Contoh lah, korang tengah nak buat latihan kan, tiba-tiba korang tarik yang tali untuk buka payung terjun tu tak jalan, dia tak boleh nak buka. So disebabkan terjatuh tu je, ada accident tu je, tu pun still berbahaya. Nampak, disebabkan tu je lah. Tapi still rasanya ada cara lain lah untuk mengelakkan kecederaan macam tu. Sampai dia bukan cakap kecederaan tapi membawa maut. Okay, itu kat luar negara. Contoh yang paling dekat kat Malaysia. Kat Malaysia pun kita tahu yang paling dekat adalah 1 minggu lepas ada satu kes ataupun satu berita yang ada seorang penerjun udara ni mati disebabkan dia tengah buat latihan dekat Kuala Lumpur tu. Kalau korang tengok, kalau korang boleh tengok dekat TV3, korang search dia dekat YouTube, korang search TV3, Bulletin TV3, nanti ada korang search penerjun maut. So korang boleh tengok ada seminggu lepas dia katanya ada yang dia tak mendapat persetujuan pihak polis untuk dapatkan bantuan lah. So dari situ diorang macam biasanya diorang kata kena ada minta persetujuan pihak polis ataupun bantuan daripada pihak polis supaya keadaan terkawal. Tapi tak tahu lah sebabkan katanya yang waktu tahun ni tak ada apa-apa laporan pasal benda. So daripada situ je, kalau kita tak minta bantuan daripada pihak lain, tak minta, kadang-kadang benda-benda yang ekstrim ni pun kita kena meminta pertolongan daripada pihak berkuasa lah, supaya tak ada kejadian yang tak diingini. So yang kedua, yang pertama adalah risiko kecederaan ataupun maut tu sendiri. Yang kedua adalah kos peralatan yang agak mahal. So kos peralatan yang agak mahal ni, macam contoh lah, korang nak daki bukit, hook sendiri dah mahal, benda-benda lain sendiri dah mahal. Kalau korang nak cari benda yang murah, yang peralatan yang murah, memang boleh dapat, tapi dia punya kualiti dia taklah sebagus yang mahal. So dia, daripada kita nak minimumkan risiko, tapi korang still macam risiko tu dia tak turun pun, dia macam stay je kat situ. So contoh lah, korang tengah hiking kan, pakai tongkat kan, so pakai yang tak berkualiti, nanti patah time kita terjatuh, dia patah, kita pula tergolek meninggal, macam mana kan? So kat situ dia berbahaya lah. Yang seterusnya, contoh lah, kalau kita main bola, mesti kena pakai macam brand-brand macam yang mahal lah, and yang popular sekarang adalah brand Adidas atau Nike lah. So dia di antara dua tu. So contoh lah, kalau kita tak beli yang brand yang berkualiti, so
mesti ada satu kalau contoh kalau okey, kasut tu dia punya kualiti dia tinggi tau. Macam contoh dia punya cotton tebal apa semua, dia selesa apa, and bila dia pakai pun tak ada melecet apa kan. Tapi kalau beli brand-brand yang cap ayam kan, yang tak berkualiti, so nanti ada lah melecet, ada lah macam kalau senang terkoyak bila terlanggar something ke apa kan, dia senang terkoyak and adik boleh sampai kena kaki ke kan. Tu contoh dia. Okey. Yang terakhir ni paling macam kalau kita tak buat sendiri benda tu, so salah kita juga lah. So ni kita kena buat pemeriksaan kesihatan. Contoh kalau kita tiba-tiba ada diabetes tapi kita nak pergi buat hiking apa semua, bila dah ada kecederaan teruk, kita mula nak salahkan pihak orang lain. So lepas tu risiko dia ada lagi satu, mati mengejut. So kalau mati mengejut ni lagilah bahaya. Nampak? Dia kita tak buat pemeriksaan kesihatan. Kita ada sakit jantung. Lepas tu tiba-tiba kita tengah hiking, jantung tak dapat nak fungsi kan. So tiba-tiba mati mengejut macam tu je. So kena make sure pemeriksaan kesihatan diri tu. Dia korang tak boleh. Korang sebelum ni malas kan, malas bergerak apa semua. Tiba korang nak terus pergi buat kerja suka ekstrim. Korang kena chill dulu, kena buat slow macam tu. Korang so dia tak boleh tak boleh nak salah ke pihak lain selain diri kita sendiri kena buat pemeriksaan kesihatan tu. Kesimpulannya, aktiviti sukan lesung mempunyai kesan baik dan kesan yang buruk. Maka terpulang kepada diri sendiri untuk melakukannya ataupun tidak. Jika aktiviti sukan lesung itu memenuhi ciri-ciri keselamatan yang ditetapkan, maka bolehlah ataupun menjadi hukum harus. Jika tidak memenuhi yang boleh mendatang mudarat, maka hukumnya haram untuk kita melakukannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara moderator. Jadi untuk kesimpulannya, saya menegaskan bahawa selain daripada mendatangkan keburukan, ia juga mendatangkan kebaikan. Kerana itulah ramai yang makin berminat terhadap sukan ekstrim. Malahan pula sukan ekstrim ni telah ada orang panggil kabinet-kabinet yang akan menguruskan mereka. Jadi sebagaimana banyaknya keburukan, begitulah pula banyaknya kebaikan. Jadi seperti yang saya tegaskan tadi, kebaikan pada individu ni banyak lagi. Ia menegakan tekanan, menghilangkan stres, menambah teman, menguatkan personaliti. Malah sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, dia akan menjabatkan kita ni kebolehpasaran kita meningkat. Cuba bayangkan jika kita ada temu duga dan orang tu sama je keputusan kita. Semua A4 flat. Jadi bila semua 4 flat, syarikat tu nak tengok apa lagi? Bila kita ada satu kelebihan seperti pandai dalam sukan, merupakan atlet UNIZA, dia akan meningkatkan lagi kebolehpasaran kita. Selain itu, bila seorang siswa ada dalam tekanan, kita ni sebagai siswa-siswi, kita mencari hobi untuk menghilangkan stres kita. Sebab itulah sukan ekstrim ni adalah satu kebaikan yang akan mendatangkan kepada diri sendiri, masyarakat dan semuanya. Itu je lah dari saya. Sekali lagi Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kesimpulan, untuk kekurangan sukan ekstrim ni, make sure korang ada peralatan yang cukup ataupun peralatan yang bagus supaya korang punya risiko kecederaan tu diminimumkan setahap yang mungkin lah, serendah yang mungkin, supaya apa-apa risiko kecederaan tu dia kecederaan yang sikit and dapat pulih yang dengan secara cepat lah. Tak adalah macam contoh kalau patah kaki, patah tangan, tak adalah nak kena bayar bil hospital lagi. So banyak di situ. Dah elok-elok korang sakit je, lepas tu sakit juga poket nak kena bayar kan. So daripada situ je lah yang kesimpulan yang saya boleh buat. Lagi satu, peralatan ni make sure cari yang bagus-bagus lah, yang branded ataupun yang dijamin kualiti dia. Macam korang boleh tahu ke apa kan, korang boleh search dia punya, sebab sekarang pun semua di hujung jari. So korang boleh search kualiti dia macam mana,
apa kelebihan dia and apa yang dia boleh kurangkan korang punya risiko kecederaan. Itu saja daripada saya.